Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, Mac 20 20 20. Ha, 20 20 20. Okay, pukul 3 2 minit petang. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang mulia ini kami bermohon kehadrat-Mu, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, ilman dan amal. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, iman yang ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usaha yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah, kami memohon supaya dikeluarkanlah kami daripada ujian-Mu buat masa sekarang. Amin rabbana alamin. Okey. Selepas tengah hari tadi, ataupun sebenarnya dari pagi tadilah, inilah yang selalu keluar. Kalau kata siapa pasang screener macam-macam bunyi ada lah. Selinga saya pun naik bingit lah. Termasuklah kalau saya buat alert ni pun ni 20 hari bulan, semua alert hampir semua nak berjalan lah. Okay, kita tak tahu apa jadi. Mungkin disebabkan berita semalam ke, ataupun memang dah sampai waktu nak kena beli ke. Memang hari ni kita nampak minat belian lah. Minat belian berbanding dengan beberapa, kita dah lebih kurang sepanjang Mac ni jual. Even termasuk Februari lagi jual. Hari ni nampak. Tapi baru satu hari, satu candle tak cukup. Cuma mungkin kita boleh kata kita nampak ada minat belian hari ni lah. Okay, saya nak gunakan cat krono ni sebagai contoh. Dan saya rasa kebanyakan cat pun buat benda yang sama. Okay, so kalau untuk krono ni, apa yang kita boleh buat? Dan apa yang kita boleh tunggu? Contohlah macam ni. Okay, saya nampak kebanyakan cat memang kita menghadapi satu turun yang sangat tajam. Sangat-sangat. Ini kira okey lah, tak ada yang panjang kan. Tapi dia penurunan memang tajam betul lah. Jadi kita boleh kata memang selling pressure lah. Cuma hari ni dia berhenti kat sini. So apa yang kita boleh buat, saya rasa satu cat ni saya boleh cerita untuk kalau kata nampak bentuk yang sama lah. Sebab ni masih menurun ya. Ni masih menurun. Okay. Kalau kita nak trade, kalau kata kita nak buat nak swing dia. Paling tidak kalau ikut pattern ni sampai dia break line ni lah, line merah yang saya lukis ni. Dan kita boleh entry kat situ, stop loss. Inilah, ni paling dekat ni kan. Stop loss kat situ. Okay, itu cara yang pertama. Okey, jap. Sebelum tu saya terbalikkan cat dulu. Saya nak cerita konsep dia dulu. Konsep dia, katalah ni cat kita nampak ni sedang menaik lah. Kita ada satu cat ni kita nampak memang sedang menaik. Dan katalah dia dah break resistance, dah break resistance. Okay, dia naik. Kalau cat ni sedang menaik, apa yang kita tunggu sebenarnya? Kita tunggu apa? Kita tunggu dia break. Untuk kalau kata kita dah entry tadi, kita dah entry kat sini, ataupun kat sini, ataupun kat sini, mana-manalah kita dah entry. Apa yang kita tunggu untuk exit daripada trade buy ni sampai dia break this trend line lah, betul? Dan kalau dia trend line, dia dah break. So apa yang kita tunggu next? Kemungkinan besar kita akan tunggu. Kalau saya macam ni, kalau kita onkan trend band guide, kita akan nampak trend band tu mungkin dah merah, dan kita biasanya akan tunggu di lokasi-lokasi yang mana kita rasa kemungkinan dia nak berhenti dan mungkin menyambung lagi kenaikan. Okay, ni konsep dia. Jadi kalau kita faham konsep ni, jadi kita boleh terbalikkan chart ni balik dan kita boleh membayangkan apa yang kemungkinan bakal berlaku akan datang lah. Jadi kalau kita berminat nak masuk kat sini, dan kita kena cari ruang exit kat sini. Sebab kalau kita terbalikkan, sebenarnya kita menunggu untuk dia berhenti dan naik balik. Itu kalau dia naik lah. Kalau kadang dia berhenti, dia tak naik sangat, dia buat double top,
mungkin turun pula. Itu cerita kemudian. Kita yang pertama lah, kita kena faham yang ni dulu. So bila dah faham yang ni, barulah kita betulkan balik. Saya dah betulkan balik chart ni. Dan jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk beli yang ni masalah juga kalau ambil yang straight ni. Siapa berminat, jadi kita kena tahulah kat mana nanti nak jual. Masa ni kalau biasanya kan kita akan nampak kat sini macam dia ada gap kan. Mungkin kita boleh kata target kita menuju gap, ataupun kalau kita pakai Fibonacci mungkin kita boleh buat target kita antara 38, 50, 61. Kalau kata nak ambil dari atas sekali pun boleh. Samalah, lebih kurang lah. Maknanya beli sini, jual ke atas ni. Yang kedua, kita boleh gunakan moving average. Okey, moving average ni tak kisahlah berapa MA lah, tapi untuk kes ni saya pakai MA 8. Buat masa sekarang belum nampak entry lagi. Entry mungkin kita boleh buat selepas dia berjaya naik di atas ni. So mungkin first entry, lepas tu kalau dia naik dan dia turun, okay, second entry. Dan target kita masih lagi ke atas ni. Tapi nampak gaya dia, itu siapa yang nampak mungkin boleh faham lah. Okay, kalau tak nak guna moving average, sepatutnya saya kena cerita yang candle dulu. Lupa pula. Sepatutnya cerita candle dulu, baru cerita moving average. Kalau kita perasan, sejak dia ni paling tinggi, dia naik, dia turun dan dia naik, kita boleh tengok candlestick yang paling besar. Kalau dalam kes ni dia menurun, okay, kita cari yang paling besar. Okay, contoh macam ni paling besar, half candle dia kita anggap sebagai resistance. Dia tembus, berjaya naik. Okay. Sejak dari sini, inilah paling besar, tak berjaya lepas. Saya nak lukis pakai inilah. Okay. Ini candle paling besar, ini half dia, tak lepas. Ini paling besar, masih tak lepas. Ini paling besar pun tak lepas. Okay, ini paling besar pun tak lepas. Turun, ini paling besar. Besar kalau sebab kita membayangkan dia menurun, jadi saya ambil yang candle hitam lah. Ini paling besar pun tak lepas, separuh. Okay, kadang-kadang okay, saya nak ke sini kejap. Ni, kan kita belajar kalau jumpa candlestick macam hammer ke apa, kita buy above hammer. Tapi dalam masa yang ni, saya tak ambil hammer ni, yang kecil ni sebagai resistance, sebab kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya dia masih menurun. Kalau kita gabungkan dua candlestick ni pun dia sebenarnya dua candlestick hitam ni. Sebab tu nak kita ambil yang besar ni. Ni paling besar. Jadi sebab tu dia nampak macam tersangkut. Ini pun nampak macam tersangkut. Dan yang terakhir, okey, katalah half yang candle ni. Okay, kalau tak tahu mana half, susah nak ukur, pakai je kat mana yang kita nampak, kat mana dia punya demand. Ni nampak demand kan, dia berhenti kat situ kan, dia berhenti kat situ. Jadi kita boleh anggap ni resistance. Kalau nak entry mungkin after dia lepas berjaya naik dan close di atas garisan yang ni. Okey, ini kalau kita pakai candlestick tadi lah. Yang kedua tadi baru ulang balik yang guna moving average tadi. Dan yang satu lagi kita boleh, yang ketiga kita mungkin boleh guna indicator, oscillator. Saya bagi contoh macam apa ni, saya guna RSI lah. So RSI dah memang kita rasa macam ni, macam dah oversold ni kan. Entry kita selepas dia berjaya break yang nombor 30 ni. 30 ni. Dan target kita kat mana? Target kita bila dia sampai ke 50 dulu. Sebab apa? Kemungkinan besar 50 ni akan jadi resistant. Kalau kata sedang naik, 50 ni kita anggap sedang naik. 50 ni kita anggap sebagai dia kawasan dia melantun. So melantun, dia telajak. So melantun. Jadi kalau dari bawah, kita anggap yang 50 ni pula sebagai resistance buat masa sekarang. Jadi kita boleh masuk entry selepas dia break 30. Sebab nanti kalau kita gabungkan semua cerita nanti, yang saya cerita tiga-tiga tu, nak entry kat sini, lepas tu on balik moving average, dan kita nampak nak masuk lepas 30,
tiga-tiga ni akan nampak benda yang sama. Candle dah break yang ni, candle dah break EMA 8 ni, candle dah break 30. Memang kita akan nampak, insyaAllah akan nampak benda yang sama. Maknanya orang kata susunan bulan dan bintang sudah cantik. Tapi dalam masa yang sama tetap kita boleh letak stop loss. Sebab kita tak tahu yang dia nak naik lagi ke tak. Sebab ni bentuk dia tak berapa cantik sangat lah, sebab kita tak nampak sangat divergent. Kalau betul-betul dia nak naik kan, macam ni divergent ni, sebab tu dia mampu begitu pergi dia. Okey, jangan kita kata bila dah oversold dia nak naik sampai tinggi-tinggi, tak boleh jadi, tak sebab kalau dia boleh oversold dan dia masih boleh berterusan oversold, macam mana kita tengok bila dia uptrend, dia boleh kekal dalam keadaan overbought. Dia masih boleh terlebih beli, masih lagi dalam keadaan boleh terlebih beli, tak ada masalah. Sebab apa? Kalau kita berkata terlebih beli tak boleh beli, nanti harga akan patah balik. Maknanya harga tu sampai bila-bila sangkut kat situ lah, jam kat situ je. Dia samalah, kita terbalikkan chart semua juga macam ni. Kalau dia dah oversold, tak semestinya oversold dia turun nak naik tegak. Dia boleh berterusan oversold. Dia cuma bagi tahu momentum sekarang ni memang lemak, kuat ke bawah, kuat menurun. Macam ni, ketika ni kuat ke atas. Jadi itu saja untuk krono ni. Kalau kita betul, mungkin kita boleh teruskan target at least menuju sini, ataupun sampai sinilah. Okay. Saya tengok ada juga yang panggil yang rebound kecil-kecil ni dead cat bound kan. Dead cat bound bukan yang tu, kucing mati tu. Dead cat bound ni yang ni. Dia turun, dia naik, dia tak dapat lepas pun yang tinggi. Okey, ni betul-betul turun ni. Okey, nanti kalau dia naik, dia tak dapat lepas naik lagi tinggi daripada sini, lepas tu dia start turun. Sinilah kita panggil dia dead cat bound ataupun kucing mati. Ini baru betul kucing mati, sebab ni kaki turun, kaki naik. Ni kaki turun, sepanjang-panjang turun ni memanglah ada waves kecil-kecil. Kita tak panggil yang kecil-kecil ni kucing mati. Kucing mati tak. Dia memang trending kan. Trending. Kucing mati nanti dia gagal buat new high, dia satu kaki naik, gagal buat new high dan turun sikit. Itu panggil kucing mati. Sepatutnya kucing mati lah. Kadang-kadang kita istilah dah betul tapi tunjuk benda takut salah faham. Kalau saya salah, saya minta maaf, mungkin boleh betulkan saya. Tapi bagi saya kucing mati, dia mesti ada satu kaki ni atas dan turun balik. Macam ni lah, terbalikkan cat ni. Ni kucing mati. Ni kucing mati dah ni. Ni turun, kaki naik atas. Ni kucing mati. Turun, kecil-kecil tak ada, naik atas, ni kucing mati. Turun, kucing tak jadi mati. Tapi sepanjang-panjang turun, sepanjang-panjang naik ni, sebab dia tak naik lagi tinggi, kita panggil ni kucing mati. Tapi nampak dah dapat lepas ni. Just bayangkanlah dia lepas. Okey, itu saja. Boleh pakai untuk semua cat yang mana buat benda yang sama. Jadi saya matikan cat ni dalam kedudukan lukisan macam ni lah. Okey. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya ada satu lagi hutang kena buat. Nanti saya nak cari apa nak buat cerita. Nantilah kita buat cerita apa yang patut lah. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.